Yasman Suayong ada di bawah tu Suayong. Dan juga untuk manakala untuk penjara Sabah di bawah PPP Justin Majapin dan juga KSI Jaini Sidik selaku jurulatih, menurunkan Bobby Munsu nombor 13, Zulfazli Johari nombor 6, Leo Asip nombor 14, Ahmad Syukri Kabul nombor 3, nombor 29, Reno Engkim nombor 9, di Angin nombor 14, Elena Rudy Fang nombor 10, Arshad Diong nombor 5, Henry Kinsin nombor 24, Avitus Manuel nombor 22, Victor Johannes nombor 27, Musa Sahimin 18, Janus John nombor 16 dan juga Henry Jeffrey nombor 4. Gerakan pertama pada line jersey berwarna biru tua dan biru muda, ambil lem jersey nombor 13 itu ialah Bobby Munsu, pendek saja gerakan di bahagian depan, diikutip oleh scrum half Rhino Engkim untuk rakannya. Pemenang akan menjuarai kategori plate, manakala yang tewas akan mendapat tempat kedua kategori. Lepas bahagian tengah, yang bijak, ke depan pula interception yang dilakukan oleh pemain All Boys RFC. Kedengar All Boys RFC yang saya yakin adalah otai-otai pembangun rugby di daerah Keningau ini. Mereka inilah yang berjuang sejak daripada dulu lagi untuk menaikkan rugby di daerah Keningau Sabah. Antara pemain-pemain yang telah pun Jumat Lias mengeluarkan sebelah kanan, lagi sebelah ditendang belakang untuk chasing, baik sekali Harian. Laju pemain daripada Keningau RSC ini mengejar bola, dapatkah beliau mendahului penendangnya, dia ditangkap. Bagaimana? Sudah pasti ada layangan kad. Tidak, penalti saja saya kira diberi pengadil. Penggiat rugby di area Keningau, antara saya kira di dalam pasukan ini sudah pasti ada ahli jawatankuasa, pengelola kejohanan dan juga mungkin terdiri daripada cikgu-cikgu, guru-guru yang membawa pasukan-pasukan rugby sekolah di daerah Keningau ini, dan juga bekas-bekas pemain Titanium dan juga Keningau Crocs, juga jurulatih, bekas-bekas jurulatih kedua pasukan utama di daerah Keningau. Terus saja mengubah nasib mereka di atas tendangan tadi. Untuk serangan pertama daripada Keningau All Boys RFC, dan Stars. Sedikit knock-on, sayang sekali untuk kembali bola kepada penguasaan penjara. Masuk. Mari kita ramaikan lagi sesi petang di Keningau Tens daripada Stadium Kompleks Sukan Keningau yang begitu indah sekali. Cuaca begitu menyebelahi keseluruhan pasukan yang menyertai. Angin kuat dengan cuaca mendung di sepanjang pagi sehingga tengah hari. Sekejap sahaja panas terik dan kini sudah kembali mendung. Untuk begitu memberi advantage kepada pemain-pemain dan pasukan-pasukan yang bertanding. Sudah pasti mereka akan mula jatuh cinta kepada daerah Keningau ini. Kali pertama buat penganjuran rugby sebesar ini, begitulah kata tournament director dan juga presiden Keningau Rugby Club, iaitu Saudara Romuald R.A. Piong, dengan temu ramah pendek kami bersama beliau menceritakan sedikit sebanyak sejarah tentang kewujudan dan juga penubuhan pasukan-pasukan rugby di daerah Keningau ini yang pada asalnya daripada pasukan penjara, sehinggalah kemasukan sekolah teknik dan juga sekolah vocational yang menambahkan lagi bilangan pemain-pemain rugby di sekitar kawasan Keningau
dan penubuhan pasukan Titanium selaku pasukan pertama yang berdaftar di daerah Keningau, dan teruskan dengan pendaftaran Keningau Rugby Club. Sudah pun masuk tahun ke-6 penubuhannya, dan pada tahun ini ada beri mandat dengan kerjasama Jabat Daerah Keningau untuk menghost, saya kira, karnival yang begitu baik dan besar, Keningau Tens 2022, serentak dengan Keningau Bikes Fest atau Keningau Bike Week yang berada betul-betul di luar stadium. Gerakan cantik daripada penjara. Advantage terus kepada penjara. Masih belum dapat menundukkan pemain di hujung sana. Penalti kembali kepada penjara Sabah. Untuk yang baru bersama-sama kami, tadilah ketiga dan juga keempat final play. Lepas ini ialah kategori men kumpulan B di antara Panthers menentang Rugby Club daripada Labuan, ikuti Crocs menentang Pangait RC. Pada pukul 5.30 petang akan berlangsung perlawanan final kategori veteran, mempertemukan Oscar Veteran akan menentang Toby untuk penentuan siapakah pemenang kategori Final Cup. Semula diteruskan dengan Croc RC menentang Mersing Eagles daripada main kumpulan C, dan juga Putatan Scorpion menentang Sandakan Old Boys. Dan diikuti dengan kategori perempuan Kogra menentang Maiden Monster, dan juga Sumandak Crocs menentang Tambunan. Seterusnya Men's kumpulan D, ERC Sandakan menentang Penjara Sabah, dan Titanium menentang Oscar menentuan siapakah juara kumpulan D di antara Titanium dan juga Oscar. Keningau Hybrid dan juga Lady Shark bertemu selepas itu, diikuti dengan Hadlang Ladies dan Angel Warriors. Manakala Kepayan Tigers bertemu dengan Blues Brothers dan Nabawan Kalawon menentang Kudat Black Crow untuk kumpulan A. Dan diakhiri dengan dua perlawanan peringkat kumpulan wanita, iaitu Tambunan Rugby menentang Kogra dan juga Maiden Monster menentang Sukma Ladies. Maka sebenarnya sekarang kita di perlawanan yang ke-33, kita ada 48 perlawanan, bermakna ada baki 15 lagi perlawanan selepas ini. Nanti untuk dihabiskan sepanjang hari pertama Johanan Keningau Tens 2022. Ada apa di Taman Bandukan tu? Air terjun ke? Swimming pool ke? Quick tap daripada Jumat Lias aka Ayung aka Pyro Lias. Gas main kebangsaan sangat dikenali di Kota Kinabalu dengan tapping pula daripada seorang main penjara, terus dilayangkan kad kuning oleh pengadil. Lagi quick tap daripada Jumat Lias mencari rakan. Sudah pun berumur 46 tahun tahun ini Jumat Lias, tahun 47 sebenarnya. Quick rack daripada Keningau Old Boys ataupun Keningau Veterans ke belakang. Lagi pressure daripada penjara, lagi penalti diberikan, ataupun sedikit knock on. Bertukar tempat habis tamat separuh pertama, sambung dengan separuh masa yang kedua. Sudah pun berarak masuk, mungkin kesilapan teknikal daripada VRC, kena sabar dahulu, ini merupakan perlawanan final. So mengikut format yang diperkenalkan, final dia main 7-1-7 untuk setiap kategori yang akan berlangsung di hari yang pertama ini. Masih lagi belum ada pasukan yang menjadikan trial dalam perlawanan ini. Mungkin nasib mereka akan sedikit berubah menuju ke separuh masa yang kedua. Terima kasih kepada semua yang memberikan share dan like. Untuk menuju bolehlah tekan button share di Facebook anda,
untuk berkongsi siaran langsung kami daripada Keningau ini. Separuh masa kedua, lawanan final plate di antara Keningau All Boys menentang Penjara Sabah. Sepak mula separuh masa yang kedua. Tendang terus ke belakang. Jaya ditangkap dengan baik oleh pemain daripada Penjara Sabah. Terus berpusing-pusing 2 kali. On the air. Hampir hilang kawan tapi masih berjaya dikawal. Sedikit high tackle lakukan oleh pemain Keningau. Di sini nombor 4. Bertanya pula kenapa? Kenapa ref? Why ref? Hai. Lagi dia tak puas hati lagi tu. Untuk melepaskan di sebelah kanan, iaitu ialah Elvin Ashley Robin. Dan dia tunjuk saja sebelah kanan. Aduh, sudah pun lepas dan hampir lepas sebenarnya. Cewa sedikit. Main center pasukan Penjara itu gagal pula rakannya mau menangkap bola. Terbaring seorang pemain Keningau kepenatan mengejar larian pemain itu. Seboleh-bolehnya tidak mau melepaskan beliau dengan mudah. Dan itulah yang beliau lakukan. Tanggungjawabnya tidak melepaskan begitu saja. Support yang beliau kejar ialah support player, bukannya player yang dengan bola. Itu pun sudah memakan diri. Kalau tiada kejaran daripada beliau, sudah tentu mudah try daripada Penjara. Tadi itulah komitmen yang tinggi ditunjukkan oleh pemain-pemain senior ini. Pemain-pemain veterans, pemain-pemain old timer daripada Keningau yang di awal pagi tadi masuk ke padang beserta dengan seorang rakan mereka yang memakai baju tradisional, mungkin tradisional lelaki Keningau, melakukan war dance pada yang bersama-sama kami pagi tadi. Ataupun sekarang ini boleh nonton kembali siaran di awal pagi tadi, di mana di perlawanan yang pertama Keningau All Boys ini masuk dengan war dance, pakaian tradisionalnya, dengan tariannya, dengan ala-ala Hakka gitu, untuk menyambut ketibaan keseluruhan pasukan-pasukan yang menyertai kejohanan pada tahun ini. Begitulah pembukaan tradisional Gilang Gemilang yang dilancarkan oleh Keningau All Boys, mendapat tepukan yang gemuruh dan perasaan senang hati daripada kesemua pasukan-pasukan yang bertanding kejohanan.
Serangan daripada penjara Sabah ke sebelah tengah kali ini untuk peluang mereka mencetakkan sesuatu daripada perlawanan ini. Inilah peluang yang paling hampir yang mereka perolehi di sepanjang perlawanan untuk merampas title kemenangan plate daripada pasukan tuan rumah, dan itulah yang mereka lakukan. Try pertama kepada penjara Malaysia. Conversion style. Dah lama saya tak tengok style conversion ambil sebelah tangan tu. Aduh, saja dia nak tak tahulah apa saja tujuan dia. Tapi memang saya dah lama betul tak nampak orang ambil conversion sebelah tangan. Untuk tambahan 2 lagi mata kepada penjara Sabah untuk mendahului 7-0 di separuh masa yang kedua. Final plate kategori veteran pada hari pertama Ngautens 2022 ini. Sebelah kiri kali ini Keningau Old Boys. Forward pass. Kembali kepada penguasaan penjara Sabah. Dan dibenarkan juga double knock on. Scrum down di bahagian tengah padang. Ada satu hentakan yang terkena kepala seorang pemain Keningau. Berdengung beliau di bawah itu. Sedikit merisaukan bila terkena bahagian-bahagian seperti kepala. Dalam perlawanan-perlawanan kategori veteran, banyak sebenarnya kategori-kategori veteran yang telah dipertandingkan di Semenanjung dan di seluruh Malaysia sejak tahun ini. Banyak, bukan saja friendly, juga kejohanan tournament yang melibatkan kategori-kategori veteran. Sudah dekat 5-6 sebenarnya, termasuk di sini sudah 7. Sentiasa mahu menyelitkan slot kategori veteran di dalam kejohanan-kejohanan anjuran kawasan-kawasan setempat supaya akan menjadi lebih meriah kejohanan ini. Janganlah risau atas komitmen dan juga bilangan tim yang akan masuk veteran. Sekarang ni kalau awak buat kategori veteran akan confirm penuh saja orang yang mendaftar untuk kategori-kategori, sebab hampir seluruh alumni sekolah-sekolah di Malaysia ni ada sudah main-main ataupun kategori veterans yang berumur 35 tahun ke atas kurang-kurangnya. Sedikit kecederaan di bahagian kepala terus saja daripada cara gawai perubatan itu baring. Sudah tentu bertanyakan bahagian manakah yang paling sakit. Untuk mengetahui situasi pemain itu belum kita ketahui siapakah yang terbaring itu sebenarnya. Apapun antara perlawanan-perlawanan tumpuan yang akan kita berikan kepada anda pada petang ini yang boleh Abang Jack pilih. Tawau Panthers lawan VRC gonna be a good game. Seterusnya ialah perlawanan di antara final dengan Toby dan juga Oscar Legends akan bertempur sebentar saja lagi. Crocs RC dan juga Mersing akan jadi game yang sangat baik. Begitu juga dengan Kogra dan juga Maiden Monsters untuk kategori women. Titanium dan Oscar satu lagi perlawanan meletup akan bermain pada pukul 7 malam nanti untuk penentuan siapakah top of the group dalam kumpulan D. Hanelang Ladies menentang Angel Warrior untuk kategori women. Satu lagi perlawanan yang baik untuk kumpulan B. Dan beberapa pasukan lagi perlawanan-perlawanan seperti Maiden Monster menentang Sukma Sabah, perlawanan terakhir untuk menamakan hari pertama yang ikut jadualnya pada pukul 8 malam. Tapi ikutkan delay yang telah berlaku, mungkin kita akan habis sekitar 9 malam nanti. 10 bajet kata
bos rugby online dengan injury problem seperti ini. Tak mengapalah, apa nak dibuat. Pun dia bawa keluar main Keningau. Old Boys yang mengalami kecederaan, harap-harap daripada tangannya menunjukkan melambai-lambai dan menunjukkan signal okey. Jadi beliau lah okey. Kembali kepada scrum kepada penjara Sabah.